Itu saja. Jadi Alhamdulillah, jadi saya rasa komplit dah setakat yang saya mampu dan sempat untuk memudahkan tema daripada FUYOH 2009, What You Give You Get Back. Dan insyaAllah akan ada pencemahan-pencemahan lain akan cover daripada sudut-sudut yang berbeza. Dan saya kira sekarang tu saya kemampuan saya. Dan kalau ada soalan-soalan, kita ada beberapa puluh minit. Wallahualam, saya serahkan kepada saudara Terima kasih. Jazakallahu khair kepada Ustaz Jamaluddin. Jadi saya buka soalan. Kalau ada soalan, kalau saya ada soalan yang tak diajukan. Kita ada masa lebih kurang 30 minit. Pukul 6. Baik, jadi ditanyakan tentang kalau kita belajar medik, macam mana kita nak tahu kita ikhlas, tidak ikhlas, dan mungkin kita akan terganggu ikhlas kita dengan sebab-sebab yang lain. Contohnya akan kerjaya dan menyiapkan pengajian kita, ya. Jadi perkara ini perlu kita sentiasa berusaha. Walaupun saya tahu ada orang yang cuba untuk tidak berubah kerana mendakwa mereka tidak ikhlas. Macam dalam web saya semalam, ada orang hantar, dia kata dia tak mau hipokrit dia. Ini perempuan. Dia kata dia tak mau pakai tudung, tak mau tutup aurat. Kerana dia kata dekat tempat kerja dia ramai wanita yang menutup pakai tudung, tapi sebenarnya tidak menutup aurat, pakai sempit, sendat, ya. Kemudian cakap begitu tidak berlapik, maknanya bergaul dengan lelaki melampau-lampau. Jadi mengumpat, ya, dan kadang-kadang banyak macam-macam lagi masalah. So dia rasa dia belum boleh ikhlas memakai penutup aurat ataupun dalam konteks yang disebut bertudung. So jadi dia kata dia tak nak hipokrit, dia nak just to be herself. Maka saya nak jawab ini, sebenarnya sama ada kita solat ikhlas atau tidak ikhlas, bentuk aurat ikhlas atau tidak ikhlas, kita tetap wajib untuk buat benda itu walaupun kita tak ikhlas. Sebab ia adalah boleh memudaratkan yang lain, ya? Sebab dia adalah satu hukum yang wajib ke atas kita, ya? Dan kita lah bertanggungjawab di masa ke semasa untuk menjadikannya ikhlas. Belajarlah secara kedua. Okey? Begini, ya. So, jadi kalau kita tak solat kerana kita tidak ikhlas, macam ada seorang pelajar Malaysia di Jerman, masa saya pergi Jerman dulu, dia ni entah masuk ajaran apa pun tak tahu, dia tak mau solat. Dia kata saya tak ikhlas, dan Allah suruh kita berzikir, dan saya dah berzikir sambil duduk diri dan seumpamanya, saya tak payah solat dah. Kan? Ni ajaran sesat mana tak tahu dia masuk ni. Okey? Kita nak beritahu bahawa dakwah mesti kita buat, ajak orang kepada kebaikan mesti kita buat, dan jangan kita tertipu dengan lintasan-lintasan hati kononnya tak ikhlas, maka kita tak buat. Ya, menutup aurat adalah wajib walaupun tak ikhlas, sebab bila tak tutup aurat dia mengganggu suami-suami orang dan lelaki-lelaki di luar sana. Okay? Dan Allah dah beritahu bahawa menutup aurat itu adalah sebagai tanda dia seorang muslimah, dan untuk mengelakkan dia disakiti dan dia menyakiti orang lain. Sebagaimana yang saya sebut dalam buku saya untuk wanita, seorang perempuan yang memakai secara seksi. Seksi itu tak semestinya memakai skirt pendek terbelah, bukan. Seksi itu pada pandangan Allah adalah tidak menutup aurat. Walaupun pada pandangan manusia dia adalah satu pakaian decent, tapi pada pandangan Allah dia adalah seksi. Okay?
Jadi jangan mengatakan bahawa tak tutup aurat maknanya saya pakai baju kurung, cuma free hair, maka ia adalah tak seksi. Pada pandangan manusia, pada pandangan Allah, dia adalah seksi. Dan Allah yang menciptakan lelaki, maka Allah kata dia mesti ditutup. So bila tak tutup, dia memudaratkan para lelaki. Sama ada lelaki, terutamanya lelaki yang ada penyakit dalam hati. So maknanya ikhlas tak ikhlas, kamu tak boleh memudaratkan orang. Ya, kita bawa kereta secara, contohnya kita bawa kereta secara berhemah di UK, tapi dekat Malaysia kita tak berhemah. Kita adalah penyambung tarbus bawa kereta dekat Malaysia. Main zigzag tu kita lah, cilok-cilok tu kita. Tapi kat UK kita terpaksa bawa secara decent, tapi kita tak ikhlas. Tapi kita tak ikhlas. So adakah kita kata, saya bawa kereta tak ikhlas kalau bawa secara berhemah? Saya bawa lah cara Malaysia kat sini. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab bawa cara Malaysia ataupun bawa tak ikut peraturan memudaratkan orang lain. Betul tak? Dia boleh langgar orang boleh langgar dia, orang boleh perajat dan seumpamanya. So jadi itu adalah sama diaplikasikan kepada semua arahan Allah. Solatnya, auratnya dan segala-galanya. So, jadi balik pada soalan saudara kita, iaitulah belajar medik. Ikhlas tak ikhlas? Ikhlaskan diri dari masa ke semasa untuk membantu masyarakat yang kesusahan. Itu saja. Kan Allah suruh kita bantu orang susah. Jadi doktor bantu orang susah. Yang hadis saya baca tadi untuk bantu orang susah lah. Sahabat dia disusah di sudut harta, susah di sudut kesihatan fizikal, susah di sudut kesihatan spiritual. Kita bantu setakat yang kita mampu. Maka belajar ilmu kedoktoran adalah ilmu Islam. Adalah ilmu Islam. Dan dia sebenarnya tergolong di kalangan ilmu-ilmu agama sebenarnya. Ya. Dan ada kata, saya tak belajar perubatan moden, saya belajar perubatan Islam. Iaitulah makan habatus sauda, berbekam, kurma, kismis doa dan seumpamanya. Air jampi. Sebenarnya itu bukan perubatan Islam. Perubatan Islam merangkumi segala-gala yang membawa kesihatan dengan syarat halal. Itu semua perubatan Islam. Selagi mana tak guna arak, maka dia confirm perubatan Islam. Guna arak, dia ada khilaf. Saya tahu perubatan moden hari ni ada guna benda-benda yang macam arak lah, untuk memabukkan sebagai bius dan seumpamanya. Itu ada khilaf. Ya, tapi yang lain-lain, bedah, angioplasty, angiogram, bypass, semua perubatan Islam. Semua perubatan Islam untuk menyelamatkan manusia. Wallahualam. Ada soalan lagi? Baik, berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan berkenaan cabaran luar dan dalam, kita mula sedar dan nak berubah, tapi banyak cabaran. Contohnya family yang tak settle lagi, banyak menentang. Dan kita juga mempunyai sejarah-sejarah lampau yang berbeza-beza. Kadang-kadang sejarah hitam lampau menjadi hukuman buat kita bagaimana nak bermujahadah. Dan jika kita tewas juga dengan cabaran, bagaimana nak atasi. Jangan tewas lah. Jadilah kungfu panda, naik juga tangga tu sampai jadi kungfu warrior, dragon warrior. Okay. So jadi sekali, sejarah lampau gini. Sejarah lampau ni, saudara dan saudari, sahabat-sahabat Nabi banyak tak sejarah lampau yang teruk? Banyak. Umar sendiri ada masalah. Semua ia adalah alam-alam jahiliyah. Dan Allah SWT penuh rahmat. Allah boleh terima taubat dan doa kita, istighfar kita. Taubat, habis cerita. Kalau rasa belum taubat, aku belum pure lagi taubat. Masih belum lagi, taubat lagi. Ni kerja dia tanya saya, nak taubat tu macam mana Ustaz? Taubat tu tak kira selagi nak tolak taubat, nak masa sujud menangis habis-habisan ke, boleh belaka. Tak payah, masa tak solat pun boleh. Duduk dalam bilik seseorang tu, angkat tangan berdoa, nangis-nangisan, habis bertaubat pada Allah, boleh. Itulah taubat. Datangkan penyesalan kepada perkara-perkara lama. Kemudian tutup buku. Anggaplah Allah, bersangka baiklah dengan Allah menerima taubat kita. Sebagaimana Allah kata dalam hadis qudsi,
Inni ala zanni abdi bi. Aku berada di atas sangkaan baik hamba-hambaku. So sangkakanlah baik, Allah terima taubat kita. Tapi kalau taubat itu, dosa itu ada melibatkan manusia, curi duit, itu tak cukup taubat. Tak cukup taubat dengan Allah je, kena pulang balik duit. Melibatkan manusia, okey? Kemudian jangan cerita kat orang. Kononnya taubat, Allah kawan, aku ni dulu gini-gini. Tak payah cerita kat orang. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, man ata hadhil qazurah falyastatir bi sitrillah. Barang siapa yang terlanjur melakukan kesalahan, jangan kamu dedahkan, sembunyikan dengan persembunyian yang Allah berikan peruntukan. Sembunyi seorang, jangan cerita kat orang. Jangan cerita kat blog, jangan cerita kat Facebook. Jangan cerita kat kawan rapat. Semua jangan, stop. Senyap. Tak payah cerita kat suami, tak payah cerita kat isteri, tak payah cerita kat mak. Senyap, cerita kat Allah, taubat, habis. Full stop. Dan sangka baik, Allah menerimanya. Habis. Ya, itu cara dia. Apa lagi? Family, cabaran family tadi. Saya tak disebutkan dekat sini apa cabaran family. Ya, so saya tak tahu nak ulang macam mana. Ya, kalau cabaran family-nya teruk, maka ada caranya. Kalau cabaran family tak suka dia solat, tak tahulah macam mana, tapi tak disebutkan sejelas. Ada lagi soalan? Baik, dah habis soalan tadi. Belakang. Jika kita tewas juga dengan cabaran, bagaimana nak atasi? Macam tadilah, maknanya perlu diteruskan taubat tadi. Maka dengan taubat dan perlu teruskan buat benda baik. Sebab Nabi sebut, ittaqillah haitsuma kunta.